Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada anda semua penonton TV3. Sekarang ini anda bersama saya Nur Atirah binti Abdul Rahman dalam rancangan Wanita Hari Ini. Saya harapkan anda yang sedang menonton Wanita Hari Ini sama ada di kaca televisyen ataupun di dalam talian sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera. Walau di mana pun anda berada, pastikan anda sentiasa menjaga keselamatan dan kesihatan diri. Penonton sekalian, apabila kita bercakap mengenai kesihatan diri, sama ada anda sedar ataupun tidak, ramai masyarakat sekarang menderita penyakit insomnia, iaitu kesukaran untuk mendapat tidur yang cukup untuk dirinya, sama ada dari segi kuantiti atau kualiti. Kajian ke atas 7,500 responden mendapati wanita mempunyai risiko lebih tinggi berhadapan dengan masalah sukar tidur atau insomnia berbanding lelaki. Penyelidikan terbitan Akademik Perubatan Tidur Amerika pada 2015 menunjukkan ramai wanita menderita insomnia dengan kadar nisbah 1 daripada 4 wanita mengalami masalah ini. Oleh itu hari ini kita akan kongsikan kepada anda penonton Wanita Hari Ini berkenaan dengan penyakit derita insomnia. Cegah sebelum terlambat. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut dan menerangkan dengan lebih jelas mengenai penyakit insomnia ini, bersama kita di talian hari ini ialah Prof. Mahdia Dr. Hidayah binti Fauzi yang merupakan pakar perunding psikiatri Jabatan Psikiatri Hospital Chancellor Tuanku Muhriz, Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Hello, Assalamualaikum Prof. Mahdia Dr. Hidayah. Waalaikumsalam Atirah. Apa khabar Prof? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Baik Prof, jika kita tinjau di ruangan media sosial atau Facebook, kebanyakan masyarakat meluahkan perasaan bahawa mereka kadang-kadang mengalami kesukaran untuk tidur malam atau bahasa saintifiknya disebut sebagai penyakit insomnia. Jadi mungkin Prof boleh terangkan serba sedikit apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan penyakit insomnia atau golongan yang bagaimana boleh dikategorikan menghidapi penyakit insomnia ini. Baik, silakan Prof. Okey, baiklah Atirah. Terima kasih terhadap soalan yang tadi. Jadi, maksud insomnia ialah apabila seseorang merasa sukar untuk tidur dengan nyenyak atau merasa seperti tidur cukup rehat walaupun telah tidur secukupnya. Maka, pesakit yang menghidapi insomnia ialah mereka yang merasakan tidak cukup tidur atau tidak dapat tidur dengan nyenyak di malam hari. Jadi, mereka yang mempunyai gejala-gejala insomnia boleh dikategorikan sebagai penghidap insomnia. Antara tanda-tanda atau gejala insomnia yang pertamanya adalah sukar untuk tidur, iaitu berbaring dalam keadaan berjaga lebih daripada tempoh sejam sebelum dapat melelapkan mata mereka. Kedua, tidur tidak nyenyak dan sering terganggu, contohnya terjaga beberapa kali di waktu malam. Ketiga adalah terbangun di awal pagi kemudian sukar untuk menyambung kembali tidur mereka. Dan yang keempat pula adalah terasa letih atau mengantuk di waktu siang menyebabkan mereka kerap tidur pada waktu siang hari. Jadi keadaan ini mungkin akan menjadikan mereka kurang bertenaga dan kurang aktif pada siang hari sehingga boleh mengganggu rutin harian mereka. Itulah sedikit sebanyak yang boleh saya katakan bagi tanda atau gejala insomnia ini. Daripada apa yang Prof terangkan sebentar tadi, saya sebenarnya agak risau kerana saya juga merupakan salah seorang manusia yang selalu mengalami masalah sukar untuk melelapkan mata pada waktu malam. Jadi Prof, bagaimana kita ingin tahu bahawa masalah yang kita alami ini sekadar biasa-biasa kerana mungkin sekadar keletihan atau kita sudah berada di tahap yang teruk? Maksud saya, adakah ada tak pengelasan kepada tahap insomnia itu sendiri? Mungkin Prof boleh terangkan. Okey, sebenarnya Atirah, keadaan sukar untuk melelapkan mata sebelum tidur itu mungkin bukan sahaja dialami oleh Atirah sendiri, malah saya percaya bahawa ramai mereka yang di luar sana mengalami masalah yang sama.
Namun kita perlu tahu tahap kepada penyakit insomnia itu. Adakah kita berada di tahap yang rendah, sederhana ataupun teruk? Jadi, insomnia ini mungkin kita boleh kelaskan kepada insomnia sementara, insomnia jangka pendek dan juga insomnia kronik. Ia bergantung kepada berapa lama tidur itu terganggu. Mungkin ada antara kita mengalami insomnia sementara sahaja. Insomnia sementara ini adalah bergantung kepada keadaan dan biasanya disebabkan oleh perubahan persekitaran atau tekanan hidup seperti mengembara, dimasukkan ke hospital atau menjagakan bahawa sesuatu peristiwa yang penting yang menimbulkan tekanan kepada diri anda yang akan berlaku. Jadi, keadaan ini biasanya tidak melarat kepada gangguan lebih serius dan akan hilang dalam beberapa hari sahaja. Okey, insomnia kedua pula ialah insomnia jangka pendek. Insomnia jenis ini berlaku jika lebih banyak tekanan yang datang, contohnya kematian seseorang yang disayangi, dibuang kerja ataupun berlaku kes perceraian. Insomnia sementara ini mungkin melarat menjadi insomnia jangka pendek dan biasanya insomnia jenis ini akan berlarutan tidak lebih dari 3 minggu. Namun, jika insomnia jangka pendek tidak dikendalikan dengan baik, ia mungkin melarat menjadi insomnia kronik yang biasanya berlarutan sehingga beberapa bulan atau ke beberapa tahun kemudian. Jadi maksudnya kita ada 3 tahap insomnia, iaitu tahap sementara, tahap jangka pendek dan jangka panjang sehingga mungkin boleh menjadi lebih kronik. Jika kita lihat dalam situasi sekarang, Prof, ramai masyarakat mengalami stres akibat daripada kejadian seperti kematian seseorang atau stres akibat daripada dibuang kerja dan sebagainya, terutamanya ketika pandemik COVID-19 ini. Jadi keadaan stres yang dialami akan mengganggu pemikiran mereka sehingga tidak dapat tidur dengan lena. Kadang-kadang terdapat juga mereka yang mengalami gangguan mental sehingga sukar tidur pada waktu malam. Mungkin mereka biasanya akan mengalami kemurungan, kegelisahan dan sering merasa risau terhadap beberapa perkara yang seterusnya menyebabkan mereka terus berfikir tentang masalah yang dihadapi sehingga mengganggu tidur mereka. Jadi persoalan saya, adakah masalah-masalah ini menjadi punca kepada wujudnya penyakit insomnia dalam diri kita? Betul apa yang dikatakan Atira tadi. Tidak dinafikan bahawa mereka yang mengalami penyakit mental atau stres yang melampau boleh menjadi penyebab kepada insomnia ini. Punca lain adalah apabila seseorang itu mengamalkan gaya pemakanan yang tidak sesuai dilakukan seperti sering makan makanan ringan pada waktu malam atau pada lewat malam. Pengamalan gaya pemakanan yang kurang sihat atau makan makanan ringan yang banyak terutamanya sebelum tidur akan menyebabkan mereka tidak dapat tidur dengan baik kerana tidak selesa akibat terlalu kenyang ataupun mengalami pedih hulu hati kerana berbaring selepas makan. Jadi, beberapa punca tersebut menunjukkan bahawa penyakit insomnia merupakan keadaan yang disebabkan oleh keadaan fizikal atau keadaan mental seseorang yang tidak stabil. Oleh itu, perlu diingatkan bahawa punca tersebut perlu dilakukan oleh setiap individu untuk menghidap penyakit insomnia ini. Jadi agak merisaukan juga ya Prof, masalah insomnia ini. Jika dilihat sekarang ini, ramai antara masyarakat, contohnya pelajar-pelajar sama ada sekolah menengah ataupun pelajar IPTA yang bersengkang mata dan sukar untuk tidur pada waktu malam kerana menyiapkan tugasan yang diberikan. Manakala pekerja-pekerja dibebani dengan tanggungjawab untuk menyelesaikan tugas mereka pada hari yang sama sehingga menyebabkan mereka tidur lewat dan sebagainya. Keadaan ini mungkin boleh memberi kesan kepada kesihatan mereka sekiranya berlarutan. Jadi mungkin Prof boleh terangkan apakah kesan kepada gangguan tidur atau penyakit insomnia ini. Silakan Prof. Okey, untuk kesan pula saya dapati bahawa pesakit akan mendapat beberapa kesan yang cukup berbahaya kepada kesihatan mereka. Sebagai contoh, akibat tidak tidur pada waktu malam akan menyebabkan seseorang mengalami migraine yang teruk pada keesokan harinya. Jadi keadaan migraine yang teruk seperti muntah adalah kesan yang akan dialami sekiranya pesakit tidak dapat tidur sepanjang malam. Penglihatan mereka juga terganggu akibat migraine yang teruk ini.
Seseorang juga berisiko untuk mendapat penyakit lain seperti darah tinggi dan penyakit jantung dan seterusnya akan melibatkan adanya penyalahgunaan dadah berikutan pengambilan ubat-ubatan yang berlebihan. Pengambilan ubat-ubatan yang berlebihan ini berpunca apabila mereka ingin mengurangkan kesakitan yang mereka alami itu. Jadi, kesan tersebut adalah merupakan keadaan yang berbahaya kepada seseorang untuk melakukan aktiviti seharian kerana ia mungkin mengganggu mereka dari membuat sesuatu aktiviti dengan lancar dan baik. Jadi, kesan tersebut adalah merupakan keadaan yang berbahaya kepada seseorang untuk melakukan aktiviti seharian kerana ia mengganggu rutin harian. Pesakit perlu mengamalkan tidur yang cukup sebagai langkah awal yang sesuai dilakukan. Oleh itu, bagi mendapatkan tidur yang baik, saya kira kita perlu mengelakkan beberapa perkara yang dilakukan seperti mengurangkan tidur pada waktu siang supaya pada waktu malam mereka dapat tidur dengan lena dan lebih lama yang seharusnya dilakukan. Selain itu juga kita perlu mengurangkan pengambilan kafein seperti kopi dan juga minuman yang boleh memabukkan. Untuk pengetahuan Prof dan juga penonton, saya ada baca jurnal kesihatan yang mengatakan bahawa pengambilan minuman yang lebih akan menyebabkan kesihatan seseorang terjejas dan mengakibatkan mereka sukar untuk tidur pada waktu malam. Jadi sebaiknya elakkan minuman kafein dan juga minuman arak yang boleh memabukkan bagi merawat penyakit dengan baik. Namun begitu Prof, selain daripada kita berusaha mencegah penyakit insomnia ini, apakah nasihat daripada Prof tentang rawatan yang sesuai dilakukan kepada mereka yang menghadapi masalah ini? Adakah mereka perlu makan pil tidur ataupun sebagainya? Saya setuju dengan apa yang dikatakan Atira tadi. Selain daripada kita cuba mencegah diri kita daripada terlibat dengan masalah penyakit insomnia ini, kita perlu berusaha untuk merawatnya sekiranya mengalami masalah tersebut. Jadi bagi mereka yang mengalami gejala-gejala insomnia ini, saya sarankan untuk mendapatkan rawatan di hospital yang berdekatan. Jadi doktor akan memeriksa kesihatan anda secara keseluruhan dan bertanya tentang tabiat tidur anda yang biasa lakukan. Pesakit mungkin akan diberikan pil tidur sekiranya anda mengalami gejala insomnia yang kronik. Walaupun begitu, penggunaan pil tidur seharusnya dipantau dan harus digunakan sekiranya rawatan lain didapati kurang berkesan. Penggunaan ubat yang silap berkemungkinan akan melaratkan masalah tidur dan mengakibatkan masalah ketagihan. Oleh itu, senaman pemakaian yang selesa semasa tidur, pengamalan pemakanan yang sihat juga merupakan cara yang berkesan bagi merawat penyakit insomnia ini. Baik, terima kasih Prof atas penjelasan sebentar tadi mengenai masalah insomnia ini. Jadi, jika anda mengalami masalah atau gejala-gejala insomnia, pastikan anda mengambil langkah-langkah pencegahan awal supaya masalah ini dapat diatasi. Namun, sekiranya masalah kesukaran tidur ini boleh mencapai tahap kronik, pastikan kita mendapat rawatan segera agar masalah penderitaan insomnia yang dialami tidak berlarutan dalam jangka masa yang panjang sekaligus boleh memberi kesan sampingan lain dan mengganggu aktiviti harian anda. Oleh itu, sebelum kita mengakhiri slide ini, mungkin ada sedikit kata-kata nasihat atau harapan daripada Prof kepada semua penonton, terutamanya kepada penghidap insomnia itu sendiri. Silakan Prof. Jadi saya berharap agar individu yang mengalami beberapa gejala yang diterangkan tadi seperti kesukaran tidur dengan nyenyak atau kurang fokus dalam sesuatu perkara dan sebagainya, segeralah bertanya atau mendapatkan rawatan daripada doktor pakar kerana anda berkemungkinan mengidap penyakit insomnia. Masalah insomnia ini boleh diatasi sekiranya anda mendapatkan tabiat tidur yang baik atau good sleep hygiene. Anda juga perlu mengurangkan waktu dengan bermain gadget atau skrin sebelum tidur agar ia tidak mengganggu waktu tidur anda. Selain itu, ahli keluarga atau kenalan rapat boleh memberi sokongan kepada penghidap insomnia ini agar mereka berhasil untuk mendapatkan kesihatan yang baik. Akhir kata, saya doakan mereka yang mengalami masalah ini dipermudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesihatan yang baik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin.
Semoga dipermudahkan juga urusan Prof dan keluarga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof kerana sudi meluangkan masa bersama saya dan para penonton wanita hari ini untuk berkongsi ilmu pengetahuan mengenai penyakit insomnia ini. Semoga apa yang dikongsikan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Jadi apa yang dapat saya simpulkan hari ini ialah kita perlulah sentiasa cakna dengan kesihatan diri kita. Elakkan melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh menyebabkan kita mengalami gangguan tidur. Jadi sekian sahaja dari saya, Nur Atirah binti Abdul Rahman, selaku pengacara anda di Wanita Hari Ini. Pastikan anda terus kekal setia menonton Wanita Hari Ini kerana pelbagai ilmu yang menarik kami akan kongsikan kepada anda semua. Semoga berjumpa lagi di minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini